Mungkin ada di kalangan saudara-saudari yang berasa agak terbeban dengan dugaan dan ujian Tuhan ini. Selama 3 minggu ini kita terhalang daripada melakukan perkara-perkara yang biasa kita buat. Hello dan selamat kembali ke saluran The Speeding Mall. Okey, setelah lama tempoh PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita orang pun tak sempat nak buat banyak video sebab kita orang tak boleh berjumpa dan tak boleh keluar. Dan disebabkan ini, sekarang dengan PKPB ni, okey, terima kasihlah kepada Perdana Menteri kerana memberikan kami peluang untuk membuat kerja-kerja kami. Okey, selepas memberi kelonggaran, sedikit kelonggaran. Jangan lupa sedikit kelonggaran. Kini kita telah bersedia untuk memulakan pendekatan ketiga, iaitu membuka semula aktiviti ekonomi di seluruh negara secara terkawal dan berhati-hati. So kami pun dapat berjumpa dan kami dapat buat video, dan special kali ni kami pakai pelindung muka, kami pakai face mask. Okey, dengan hand sanitizer. Mana. Jangan lupa hand sanitizer. Okey, penjarakan sosial jangan lupa. So ni pun cameraman pun jauh dengan kita ni. Jauh ni, lebih kurang dalam semeter lebih ni. Disebabkan pandemik COVID-19 ni. Okey. So cerita hari ni, COVID-19 ni dekat Malaysia kami orang PKP dari 18 Mac. Betul, 18 Mac sampai sekarang, PKPB sampai 9 Jun. Okey, macam mana COVID-19 ni menjejaskan industri otomotif? Okey, menurut penganalisis industri otomotif dari Thailand dan Malaysia lah. Okey, dia ni pakar industri otomotif dari Asia Tenggara, sektor Asia Tenggara. So, beliau mengatakan bahawa mengikut pandangan beliau, dalam 35 hingga 40% pengurangan pembelian kereta. Okay, so industri ini akan meleset sehingga 2023. So, maksudnya sekarang 2020, lagi 3 tahun lah. Okay, so ceritanya, walaupun 2021 banyak orang berkata okey, akan bangkit, ekonomi kita akan bangkit. Ya, memang akan bangkit, tapi dengan orang kata slow, memang perlahan, dengan pergerakan yang amat perlahan, disebabkan banyak lagi industri yang berkait dengan industri otomotif ni buat masa ni tidak beroperasi, seperti supplier, contract manufacturer. Diorang ni belum beroperasi lagi dengan adanya undang-undang di mana perlu mendapatkan kebenaran MITI, dan pekerja-pekerja asing perlu membuat saringan COVID-19. So dikatakan kebangkitan industri ni akan mengambil masa. Okay? Kadang-kadang 6 bulan, setahun, mungkin 2 tahun untuk kembali ke norma yang sebelum COVID-19, ataupun sekarang kami katakan norma baharu. Okay, new normal. So dengan adanya masalah-masalah ni disebabkan pandemik, adakah kerajaan Malaysia akan mengurangkan cukai terhadap industri otomotif, cukai pengeluaran, cukai kereta, cukai pembelian, okey, cukai import duty? Kami berharap pihak MITI dan juga pihak Kementerian Keuangan meneliti aspek-aspek ini untuk membangkitkan semula industri otomotif kita dengan dua pengeluar tempatan kita, Pro 2 dan juga Proton, yang semakin rancak. Sebelum COVID-19 ni semakin rancak. Okey, Pro 2 telah rilis beza baru, dan juga Proton dirancangkan untuk mengeluarkan Geely Binyu, ataupun yang orang kata X50. So kita tak tahu rancangan apa sekarang yang akan dirangka oleh pengeluar-pengeluar tempatan dan juga pengeluar-pengeluar international. So kami berharap dengan pandemik ni, dengan norma baru ni, pengeluar-pengeluar kereta akan merangka strategi baru
untuk bangkit semula di industri kita. Dan diharapkan industri otomotif di Malaysia akan bangkit dan tidak jatuh dengan pembukaan litar Sepang minggu lepas. Ini adalah berita baik untuk entusias otomotif. So kami berharap dengan industri otomotif ni semakin bangun, dia akan terus membangun dan kami akan balik ke track dan kami akan berjumpa di jalan. So dengan ini message kami adalah kami berharap semua pihak dalam industri otomotif ni bersabar, okey, banyak berdoa dan juga banyaklah rangka strategi baru untuk membolehkan industri ini bangkit dan berjalan seperti biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang bermaksud Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya.